Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, murid-murid. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung pembelajaran jawi kita. Okey. Minggu lepas kita dah belajar tentang huruf jawi yang boleh disambung yang tidak boleh disambung selepasnya, iaitu ada alif, dal, zal, ra, zai, waw dan va. Okey, kali ini kita nak masuk kepada huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepas. Okey, maksudnya huruf tu boleh sambung sama ada selepas ataupun sebelum. Murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 9. Okey. Okey, lihat gambar rajah yang diberikan. Gambar pokok tu mempunyai huruf-huruf. Okey, huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang boleh disambung. Okey, kita lihat apa huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Okey, adalah huruf ba, ta, sa, jim, ca. Okey. Oh, kecut. Alamak, kepala. Lajak pula. Sekejap ya. Okey. Okey, kita buat full. Okey, nampak. Okey. Ba, ta, sa, jim, cha, ha, kha, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, na, fa, pa, qaf, kaf, ga, lam, mim, nun, ha, ya dan nya. Okey, banyak huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya. Kita lihat pula muka surat 10. Okey, muka surat 10, muka surat 10, 11 dan 12 serta 13 merupakan dia bagi contoh bagaimana kita nak sambungkan huruf sebelum dan selepasnya. Kita baca dulu. Okey. Huruf-huruf yang berubah titiknya apabila bersambung. Okey, ada sesetengah huruf akan berubah kedudukan titik bila bersambung. Kita lihat huruf apa yang akan berubah titik. Okey, huruf-hurufnya adalah huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf nun dan ya. Akan berubah titiknya di awal huruf apabila bersambung. Okey, huruf ba, ta, sa, nun dan ya. Ada 5 yang akan berubah titiknya di awal huruf apabila bersambung. Manakala huruf nya berubah titiknya dari atas ke bawah. Okey, huruf nya titik dia akan berubah. Okey, daripada atas ni ada 1, 2, 3 titik akan berubah titiknya ke bawah apabila bersambung di awal dan di tengah perkataan. Okey. Sebab masih lagi ada murid-murid yang bila hurufnya dia akan sambung titiknya tetap ke atas juga. Tapi perlu murid-murid ingat bila hurufnya titiknya akan sambung di belah bawah. Okey. Kita tengok. Okey, huruf yang akan berubah bentuk bila bersambung. Okey, kita tengok mula-mula huruf ba. Huruf ba bila kita nak tulis di awal perkataan dia akan jadi bentuk dia macam ni. Okey, dan jadi bentuk dia macam ni. Okey, manakala huruf ba di tengah dia akan jadi macam ini. Titik dia sedikit ke depan belah depan, duduk depan sekali. Manakala bila di akhir kita akan buat huruf ba tu penuh. Ini contoh kedudukan dia. Macam mana huruf ba bila berada di depan, huruf ba berada di tengah dan juga huruf ba berada di belakang. Okey. Begitu juga dengan huruf ta dan sa. Okey, ta dan sa sama juga. Dia punya kedudukan dia sama dengan ba. Okey, titik dia akan duduk dekat depan bila berada di awal dan di tengah. Manakala berada di akhir, titik dia sedikit ke belakang. Okey, kita tengok pula contoh bagi huruf nun. Okey, nun. Okey, huruf nun
huruf nun bila bersambung, dia tak boleh jadi nun melengkung macam tu. Kita tulis sikit. Okay, huruf nun bila bersambung, bila di awal, kita tak boleh buat macam ni. Nun macam ni. Okay, tak boleh. Bila bersambung, kita kena buat nun dia macam ba tadi. Okay, macam ba. Macam ni, nun. Okay. Alright. Bila dekat tengah pun sama. Tengah dia akan jadi macam huruf ba tadi. Dan di akhir barulah kita buat seperti bentuk asal dia. Okay. Seperti bentuk asal dia macam ni. Okay, Ustazah nak tengok perbezaan dia. Kita cuba eja perkataan yang mengandungi huruf nun. Contoh bagi perkataan nano. Okay, perkataan nano. Nun, alif, nun, waw, nano. Okay, kita nak sambungkan huruf nun dengan alif. Okay, huruf nun ni, kita nak sambungkan dia berada dekat awal perkataan. Bila dia berada dekat awal perkataan, maka kita tak boleh buat nun macam ini. Okay. Salah. Kita akan buat nun dia macam huruf ba. Dia nipis, jadi nipis. No. Kita sambung pula no. Okay, no. Kejap. Sekejap padam. Okay, no. Okay, nanu. Okay, bila ada huruf nun dekat belakang. Contoh bagi perkataan bukan. Ba, waw, kaf dan nun. Bukan. Okay, nun dekat belakang ni macam mana pula kita nak buat bila bersambung? Okay, ingat bila nun berada di akhir perkataan, nun tersebut kita kena buat penuh macam ni juga. Tak ada kita buat nun macam ni. Okay, kita tengok dia akan jadi macam ni. Ba, waw, bu, kaf, alif, nun. Tetap macam ni. Okay, ni yang betul. Yang salahnya bila awak buat macam ni. Ba, waw, bu, ka, nun. Nun macam ni salah. Okay, nun macam ni sesuai letak di awal ataupun di tengah perkataan. Okay. Seterusnya kita tengok huruf ya. Huruf ya pun masih ada murid yang keliru lagi. Okay. Sama juga kedudukan ya bila berada di awal perkataan, dia ada dekat depan. Okay. Titik dia berada sedikit ke depan. Manakala di tengah pula sama juga. Dia punya ya bila berada di tengah perkataan, dia akan jadi macam huruf ba. Dia akan jadi macam huruf ba bentuk dia. Dan bila dia berada di akhir barulah kita buat penuh. Ya penuh. Okey. Okey, Ustazah akan tunjuk satu contoh bagi huruf ya. Okay, kita nak eja perkataan yo-yo. Ya, waw, yo. Ya, waw, yo. Okey, contoh perkataan yo-yo. Okey, yo-yo. Okey, ya ni berada dekat, ya pertama ni berada dekat mana? Okey, ya pertama ni berada dekat awal perkataan. Bila ya yang berada di awal perkataan ni, apa yang kita perlu buat? Kita buang kepala dia. Jadi kita akan tulis ya, dia macam huruf ba tadi. Ya, waw, yo. Okey, huruf waw, dia dikategorikan dalam huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Maksudnya, bila nampak selepas huruf waw ada huruf, maksudnya tak boleh sambung dengan huruf selepasnya. Kita tengok huruf waw selepasnya adalah huruf ya. Jadi tak boleh bersambung. Okey, kita akan tulis ya, waw, yo. Ya, waw, yo. Macam ni juga. Okey. Ni betul. Ini ejaan yang betul. Manakala kalau awak buat macam ni salah ya. Ya, waw, yo. Ya, waw, yo. Ini salah. Ingat bila berada di awal perkataan, huruf ya ni kita buang kepala dia. Tak perlu tulis kepala dia. Buat badan sahaja. Okey, itu satu contoh. Contoh yang lain, bila ada huruf ya di akhir perkataan. Huruf ya berada di akhir perkataan. Contoh bagi perkataan daki. Daki. Dal, alif, kaf, ya.
Okay, kita nak sambungkan dia. Okay, tengok kedudukan ya ni dekat akhir perkataan. Macam mana kita nak tulis huruf ya ni bila berada di akhir perkataan? Okay, kita tengok pertama kita nak sambungkan huruf dal dengan alif. Huruf dal dengan alif kita tak boleh sambung. Sebab dia dikategorikan dalam huruf yang tidak boleh disambung selepasnya. Jadi kita buat macam biasa. Okay, sekarang ni kita nak sambung kaf dengan ya. Huruf kaf adalah huruf yang dikategorikan dalam huruf yang boleh disambung sebelum dan juga selepasnya. Jadi macam mana kita nak sambung kaf dengan ya? Kita nak sambung kaf dengan ya. Okay, kaf kita buat macam biasa. Kaf. Okay, tengok huruf ya ni dekat akhir kan. Bila dekat akhir kita kena buat ya dia penuh. Daki. Okay, ini adalah ejaan yang betul. Ejaan yang salah bila awak buat macam ni. Dal, alif, da, ka, ya, ki. Ni salah ya macam ni hanya berada dekat tengah dan juga awal. Okay, ya macam ni betul bila dia berada dekat akhir perkataan. Okey, seterusnya kita tengok huruf nya. Okey, nya sama dengan nun. Okey, cumanya bila huruf nya ni dia punya titik akan berubah ke bawah. Okey, tengok titik dia akan berubah dekat bawah bila dia berada dekat tengah dekat awal perkataan, satu dekat awal perkataan dan juga di tengah perkataan. Bila dia berada dekat awal atau tengah perkataan, maka titiknya akan berubah kepada bawah. Okey, bila dia berada dekat akhir, maka kita buat titik dia kembali kepada asal, iaitu berada di atas. Okey, jelas murid-murid? Okey, Ustazah harap murid-murid semua boleh faham dan jelas. Okey, seterusnya kita lihat huruf bagi huruf jim, ca, ha dan ho. Okey, huruf jim, ca dan ho, huruf macam ni pun masih ramai lagi murid-murid yang keliru. Macam mana kita nak tulis dia, macam mana bila dia berada di awal, di tengah ataupun di akhir. Kita tengok huruf dia sama, jim, ca, ha, ho, bentuk dia sama kecuali titik sahaja yang berubah. Jim titik 1 di tengah, ca titik 3 di tengah, ha tiada titik, ho titik 1 di atas. Okey, bila berada di awal perkataan, apa yang perlu kita buat? Kita buang badan dia. Hanya kepala sahaja kita tinggalkan. Okey, macam ni jim, ca, ha, ho ni. Kepala je ada, kan? Titik dia semua kita akan letak dekat belah bawah bagi jim dan ca. Manakala ho titik dia tetap dekat atas. Okey. Macam tu juga dekat bila berada dekat tengah. Berada dekat tengah sama juga kedudukan dia, bentuk dia sama. Okey, titik bagi jim dan ca kita berubah ke bawah, bukan dekat tengah dia. Manakala di akhir kita akan buat bentuk dia penuh seperti macam mana bentuk asal dia. Okay, kita cuba tengok contoh. Okay, kita tengok contoh bagi perkataan. Satu contoh perkataan caci. Okay, saya ambil contoh huruf ca. Huruf ca. Huruf ca, caci. Ca alif, ca, ya, ci. Kita tengok huruf ca ni berada dekat awal dan berada dekat tengah perkataan. Bila ada dekat awal dan tengah, maka kita perlu ingat badan dia kita perlu buang. Hanya kita tinggalkan kepala sahaja. Okey, ca alif. Letak alif. Okey, maka alif ni kita nak boleh sambung dengan ca? Tak boleh, sebab selepas huruf alif ada huruf, jadi tak boleh sambung. Jadi huruf ca ni sama juga. Huruf ca ni berada dekat tengah, maka kita letak kepala saja, badan tak perlu. Okey, ya ni ingat tak tadi ya ni macam mana nak tulis? Pastikan dulu ya ni ada dekat akhir. Bila ya ni berada dekat akhir, maka ya ni kita tulis penuh. Okey, ini cara penulisan yang betul. Okey. Manakala kalau kita tulis macam ni, ca alif, ca. Ca macam ni tak boleh lah. Nak sambung dengan ya. Nak sambung dengan ya pun tak boleh. Okey, jadi salah. Okey.
Sekarang kita lihat contoh bila huruf ca berada dekat huruf ca ataupun huruf jim, ha atau ho lah, berada dekat akhir. Kita cuba lihat. Contoh perkataan Ustazah bagi. Perkataan apa ya? Sekejap saya tengah fikir ni. Perkataan contohlah, saya tak terkeluar pula perkataan. Contohlah. Perkataan ni tak ada sebenarnya, tapi saya nak menunjukkan ke awak macam mana kedudukan ca tu dekat belakang. Okey. Contoh beach lah saya je. Ni perkataan ni tak ada dalam ni sebab Sazah tengah fikir perkataan tak jumpa pula. Okey, contoh huruf ca ni berada dekat akhir. Bila dekat akhir macam mana kita nak sambungkan dia? Ba. Okey, ya ni dekat tengah, maka ya ni kita tak perlu buat kepala dia, hanya buat badan saja. Okey, kejap. Saya bentuk sikit. Ba, ya, ca. Okey, ba, ya. Okey. Ca bila berada dekat akhir, maka kita buat ca tu penuh. Kejap. Kita buat ca tu penuh. Okey. Jangan awak buat kepala saja. Sebab dia dah ada dekat akhir perkataan. Dia ada dekat akhir perkataan. Jadi ca ni macam ni. Penuh. Buat penuh. Dia salah bila awak buat ca ni. Bila ca tu awak dah tahu ca tu duduk dekat akhir, tapi awak buat macam ni. Ni salah. Okey, kalau yang macam ni sesuai untuk awal dan akhir. Awal dan tengah. Untuk awal atau tengah sahaja. Okey? Boleh? Alright, seterusnya kita tengok pula bagi huruf sin dan shin. Huruf sin dan shin bila berada dekat awal perkataan. Okey, kalau kita tengok kat situ dia ada 3 gigi, betul? 2 gigi besar, 2 gigi kecil, 1 gigi besar. Begitu juga dengan shin. 2 gigi kecil, 1 gigi besar. Okey, bila dia berada dekat awal dengan tengah, gigi tu kita kena samakan saiz dia. Okey, 2 gigi kecil depan tu samakan saiz dia. Kecuali gigi besar tu kita tarik panjang sikit. Kita tarik panjang sikit, dia akan jadi macam ni lah. Okey, sin. Okey, ni sin dia kan. Bila dia berada dekat awal, dia akan jadi macam ni. 2 gigi kecil dan 1 yang ni yang melekuk, gigi panjang, gigi besar yang melekuk ni kita akan panjangkan dia. Macam tu. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. 1 gigi ni. Begitu juga bila dia berada dekat tengah. Tengah pun dia akan jadi bentuk yang sama. Okey. Dan bila dia berada dekat akhir, kita kena buat penuh. Senang cerita, huruf yang berada dekat akhir semuanya kita kena buat huruf tu penuh. Okey, murid-murid. Okey, seterusnya adalah huruf sad. Sama juga. Huruf sad ni dia lebih kurang macam huruf sin dengan shin. Okay, dia ada kepala dengan badan. Badan dia ni bila dekat tengah, bila berada dekat awal dengan tengah, jadi badan dia tu kita kena panjangkan dia. Okey. Sad dengan dot. Okey. Contoh sad dengan dot. Okey. Dia ada satu kepala dan juga badan. Okey, bila kita nak tukar dekat tengah. Okey, ni tengah, ni awal kita buat awal dulu. Awal, bila dia berada awal, ni dekat tengah. Okey, bila dia berada dekat awal, jadi badan dia yang lekuk ni kita kena panjangkan dia. Dia akan jadi macam ni. Sad.
Sama juga dengan tengah. Bila kat tengah, kita akan panjangkan badan dia. Okey. Dia akan jadi salah bila awak macam ni. Atau awak nak sambung dengan huruf berikutnya salah. Ni salah. Okey. Sama juga badan bagi dot pun sama. Kita kena panjangkan badan dia. Okey, panjangkan. Bukan melekuk macam ni. Okey, begitu juga bila berada dekat tengah. Okey, panjangkan badan dia. Okey. Seterusnya, kita lihat muka surat 12. Muka surat 12. Okey. Muka surat 12, to dan juga zod. Okey, to dengan zod, okey, dia tak ada apa-apa perbezaan. Dia sama je. Huruf dia tetap kekal dekat awal, macam mana dekat macam mana bentuk dia huruf to dan zo, macam itulah juga bentuk dia bila berada dekat awal, dekat tengah dan juga akhir. Manakala huruf kaf, kaf pun tiada perbezaan. Kaf dengan ga tak ada perbezaan. Okey. Macam mana bentuk dia kaf dengan ga tu, macam itulah juga bentuk dia bila berada dekat awal dengan tengah. Cumanya huruf kaf dengan ga bila berada dekat awal dengan tengah, dia tak ada lengkung. Dia akan garis tu menjadi terus. Okey, contohlah saya tunjuk kaf dengan ga. Okey, ini contoh huruf kaf dengan ga. Okey, bila dia berada dekat awal. Okey, ni awal. Okey, ni pula tengah. Ini tengah. Bila berada dekat awal, okey, tengok kaf ni dia melengkuk, kan? Dia ada lengkuk, kan? Bila dia berada dekat awal dengan tengah, kita buang lengkuk dia. Maka dia akan jadi terus saja. Dia akan jadi terus. Dia tak ada lengkuk macam tu. Sebab kenapa terus? Sebab dia nak sambungkan dengan huruf lain. Bila awak buat lekuk, macam mana dia nak sambung? Dia susah sikit nak sambung. Okey, macam tu bila berada dekat tengah. Dia terus. Okey. Okey. Alright. Seterusnya adalah huruf ain, ghin dan nga. Okey, huruf ain, ghin dan nga sama dia macam jim, ca dengan ha. Okey, kita perlu buang badan dia, hanya tinggal kepala sahaja. Cuma dia ada perbezaan sedikit bila berada dekat tengah dengan akhir. Kita tengok ain bila berada dekat awal, kita ambil kepala dia. Ain, ghin, nga. Titik dia sama, ya. Titik dia tetap, kedudukan titik dia tak berubah. Okey, bila dia berada dekat tengah dengan akhir, dia berbeza sedikit kepala dia. Kita tengok contoh. Okey. Ain, ghin dan nga. Okey. Bila dia berada dekat awal, okey, awal kita buat macam biasa. Ain macam ni. Okey. Ni awal. Okey, tapi bila dia berada dekat tengah, bila dia ada dekat tengah, maka kita akan buat macam ni, Bila dia berada dekat tengah, kita akan buat macam ni. Kepala dia macam ni. Kepala dia akan jadi macam bentuk tiga segi. Okey? Macam tu juga bila kita buat huruf ghin. Okey, huruf ghin macam ni. Okey? Nga pun sama. Okey. Tapi ni dekat akhir. Okey, sorry. Ini dekat akhir. Okey, kalau dekat tengah dia akan jadi macam ni lah. Kalau dekat tengah, sorry Saza takut awak confuse lah. Saza padam balik. Okey, bila dekat tengah dia akan jadi macam ni. Ain, ghin. Nga. Nga. Ni nga ni ada 3 titik. Okey, nga. Ni dekat tengah. Okey, bila dekat akhir, baru kita buat penuh, cuma kepala bentuk 3 segi. Okey, ghin. Nga. Okey. Manakala, okey, last kali adalah huruf mim dan juga ha. Okey, tengok betul-betul huruf mim dan juga ha. Huruf mim, okey, bila dia berada dekat awal, maka kita buang tangkai dia. Tangkai dia ni kita buang. Kita ambil kepala saja. Okey, kalau ha, bila dekat awal, dia akan ada mata 2.
Okey, tapi bila dekat tengah, mata dua tu dia jadi bahagi pecah dua bawah, atas bawah. Kalau dekat akhir dia akan jadi bentuk bulat balik. Okey, kita tengok contoh Okay, contoh huruf mim. Okay, mim ni bila dekat awal kita buang dia punya tangkai. Kat awal dia akan jadi mim macam ni. Okay, itu dekat awal. Bila dekat tengah dia akan jadi macam ni. Ni kat tengah. Okay, kalau akhir kita buat mim dia macam biasa, ada tangkai. Okay, kalau ha kan bulat kan. Okay, bila dia berada dekat awal perkataan, kita jadikan dia ha ni ada mata dua. Tengok ada dua mata kan. Okay, tapi bila dekat tengah, mata dia ni kita kena bagi pecah atas bawah. Kita buat satu mata kat atas, satu mata kat bawah. Okay. Dan bila dia berada dekat akhir, kita akan jadikan dia ha macam ni. Okay. Boleh faham murid-murid? Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya kat ustazah dalam Telegram. Boleh? Okey, itu saja penerangan hari ini. Latihan ustazah akan bagi asing. Ustazah nak lihatlah tentang sambungan murid-murid dalam tajuk ini. Okey, itu saja. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.